Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Noraisha binti Saleng, Ketua Kumpulan 10, ingin membentangkan mengenai analisis konsep ketuhanan menurut perspektif falsafah Barat dan Islam serta pengaruhnya terhadap dunia kontemporari sejagat. Saya ingin memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya yang terdiri daripada saya sendiri, Fazila, Ayuni, Faiza, Akish, Farhana, Ain dan Dania. Apakah itu konsep ketuhanan? Konsep ketuhanan ialah satu entiti kewujudan yang maha berkuasa, maha mengetahui, dan maha pengampun dan maha penyayang yang biasanya disembah oleh manusia di bumi. Tanggapan mengenai konsep ketuhanan ini berbeza-beza dari satu agama ke satu agama yang lain. Secara semula jadi, setiap manusia akan menyadari bahwa adanya kewujudan Tuhan ini. Semua benda ciptaan yang dirasakan oleh seseorang dalam diri dan hidupnya itu adalah tanda-tanda keberadaan Tuhan yang sebenarnya. Kewujudan Tuhan ini mulai diperlakukan secara falsafah oleh falsafah Yunani sehingga hari ini. Analisis konsep ketuhanan menurut perspektif falsafah Barat. Ahli falsafah sepanjang zaman telah bertungkus lumus menggunakan akal fikiran mereka yang sangat bijaksana dalam percubaan untuk mengetahui rahsia-rahsia kewujudan alam serta siapakah gerangan penciptanya. Ahli falsafah Yunani memecahkan kesepian dunia dengan teori mereka yang sangat menakjubkan. Ahli falsafah terkenal yaitu Plato muncul membuat kesimpulan bahawa Tuhan tidak lebih daripada sebagai lambang kecantikan dan kebaikan, lalu dinamai sebagai pencipta. Aristotle pula tidak berminat untuk campur tangan dalam permasalahan ini, walau bagaimanapun beliau dengan jelas menerima kewujudan penggerak utama yang menggerakkan selain darinya, sedangkan dia tidak bergerak. Seterusnya, Stoik menganggap Tuhan sebagai cahaya suci yang menjadi asas kepada alam ini. Menurut Spinoza, Allah ialah satu jauhar iaitu substan yang tidak berakhir, bersifat azali, tetap dan tidak berubah-ubah. Dia ialah jauhar yang wujud dan berdiri sendiri. Tiada ada sesuatu yang boleh dilakukan tanpa kekuasaannya. Alam ialah al-ar'ad kepadanya. Akhir sekali, Kant, seorang tokoh falsafah Jerman, mengemukakan mazhab berasaskan kritikan yang mengemukakan percanggahan ahli-ahli falsafah terdahulu. Beliau mengatakan, tanpa kebebasan tiada sebarang makna kewajiban dalam agama. Analisis konsep ketuhanan menurut perspektif falsafah Islam. Ahli falsafah Syekh Ibnu Ajibah telah menerangkan mengenai konsep tauhid, iaitu menolak persamaan Allah SWT dengan makhluknya daripada segi af'al ataupun perbuatan, sifat dan juga zat. Terdapat 3 peringkat tauhid, iaitu tauhid awam, tauhid hawas dan tauhid hawas-hawas. Beliau juga menerangkan mengenai tajalli, iaitu di mana Allah SWT menzahirkan dirinya pada semua ciptaan. Tajalli Allah pada Nabi Adam alaihi salam atau pada manusia secara umumnya merupakan tajallinya yang paling sempurna. Aspek kudro yang terdapat dalam manusia merupakan ciri-ciri rahsia ketuhanan yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Ahli falsafah Abu Yusuf Yaqub bin Ishaq al-Kindi menggunakan perdebatan kosmologi dan kewujudannya seperti konsep genus dan spesies. Benda-benda di dalam alam ini bersifat juziat ataupun khas, dan hakikat di dalam juziat itu yang bersifat kuliat kudinaan. Maka, semua makhluk di dalam dunia ini tercipta kerana generasi yang sebelumnya, tetapi bukan Allah. Oleh itu, dia ialah pencipta segala-galanya. Terdapat banyak pengaruh dan kesan konsep ketuhanan dalam membentuk insan sejahtera. Antaranya ialah terbinanya sebuah masyarakat yang saling khidmat dan takzim. Setiap agama membudayakan nilai yang sama, yaitu nilai hormat menghormati. Sebagai contoh, agama Islam menetapkan bahawa sifat ini sebagai sifat mahmudah, yaitu sifat terpuji. Selain itu, wujudnya sebuah masyarakat yang saling kasih antara satu sama lain. Nilai kasih sayang amat penting bagi membentuk jati diri yang sempurna dan juga mengelakkan daripada perbalahan. Nilai ini juga dipraktikkan di dalam agama Kristian. Penganut agama Kristian disuruh untuk mengamalkan nilai kasih sayang.
Kesan konsep ketuhanan dalam agama Islam ini dapat mengawal, menerapkan dan menanam nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. Contohnya, dengan mengamalkan konsep ketuhanan ini, segala ajaran agama Islam dapat dipraktikkan. Kesan seterusnya ialah adanya masyarakat yang bersifat jujur. Kejujuran merupakan dasar bagi keharmonian dalam setiap masyarakat. Setiap agama menyuruh penganutnya untuk bersifat jujur. Sebagai contoh, bercakap benar merupakan salah satu daripada 5 Pancasila yang diajar di dalam agama Buddha. Kesan konsep ketuhanan dalam agama Kristian ini ialah nilai menitik beratkan unsur kasih sayang dan belas kasihan sesama makhluk, tidak kira manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Penganut agama Buddha cenderung kepada konsep kebaikan dari segi moral dan akhlak manusia. Kesan berikutnya ialah wujudnya komuniti yang bijaksana. Pelbagai masalah dapat diselesaikan dengan melalui kepandaian minda. Pemimpin sebuah masyarakat juga memerlukan nilai kebijaksanaan bagi menyelesaikan masalah-masalah berkaitan rakyat dan negara. Nilai kebijaksanaan ini amat ditekankan di dalam kehidupan beragama. Ia penting dalam mencari kebenaran ketuhanan. Sebagai contoh, agama Hindu amat menuntut penganutnya untuk mencari ilmu bagi menambah kebijaksanaan. Kesan konsep ketuhanan dalam agama Hindu ini ialah nilai ahimsa, berarti tidak membunuh atau menyakiti. Pengaruh dan kesan konsep ketuhanan dalam pembentukan keamanan sejagat. Konsep ketuhanan akan melahirkan agama dan agama akan menjadi bimbingan serta pegangan hidup dalam hidup seseorang. Agama akan sentiasa menyarankan penganutnya untuk melakukan kebaikan yang secara tidak langsungnya akan membantu dalam pembentukan keamanan sejagat. Sebagai contoh, agama Islam yang menyarankan setiap penganutnya untuk sentiasa bertaklid dahulu setelah menerima apa-apa berita, dan ini akan mengelakkan daripada berlakunya salah faham antara mana-mana pihak. Selain itu, seperti agama Buddha yang mengamalkan konsep karma, di mana setiap perbuatan yang dilakukan akan menerima akibatnya, dan ia akan mendorong penganutnya untuk sentiasa melakukan kebaikan. Namun ada juga kesan negatif yang berpunca daripada konsep ketuhanan yang diamalkan oleh satu kelompok ataupun masyarakat, seperti yang berlaku di Timur Tengah, Syria, di mana kelompok Syiah menindas kelompok As-Sunni. Perkara ini berlaku oleh beberapa faktor, namun akidah adalah salah satu faktornya. Oleh itu, setiap individu seharusnya mempunyai pemahaman yang baik terhadap agama masing-masing agar tidak berlaku salah faham yang akan mengganggu dalam pembentukan keamanan sejagat. Isu semasa yang berkaitan dengan konsep dan falsafah ketuhanan ialah isu penggunaan kalimah Allah oleh orang bukan Islam, di mana wujudnya dua golongan yang berbeza yang memberikan pendapat mereka mengenai isu ini. Golongan yang pertama ialah golongan yang membenarkan penggunaan kalimah Allah oleh orang bukan Islam, dan juga golongan yang menolak penggunaan kalimah Allah oleh orang bukan Islam. Golongan yang membenarkan penggunaan kalimah Allah oleh orang bukan Islam menyatakan bahawa penggunaan kalimah Allah telah lama berlaku sejak dari zaman Nabi Muhammad SAW lagi, dan ini dibuktikan melalui perjanjian Hudaibiyah yang berlaku antara Nabi Muhammad SAW dan juga Suhail bin Amru. Golongan yang kedua ialah golongan yang menolak penggunaan kalimah Allah oleh orang bukan Islam, di mana mereka menyatakan bahawa siapa yang membenarkan penggunaan kalimah Allah dianggap sebagai kufur kerana tidak menghalang perkara kekufuran berlaku. Isu kedua ialah golongan al-ilhad atau ateisme yang menyatakan bahawa mereka tidak mempercayai kewujudan Tuhan kerana pada pendapat mereka, kewujudan Tuhan tidak dapat dilihat melalui panca indera manusia. Kesimpulannya, konsep ketuhanan mempunyai banyak pandangan yang berbeza kerana perbezaan agama dan kepercayaan bagi setiap insan di atas muka bumi ini. Pelbagai impak daripada perbezaan konsep ketuhanan ini, dan impak-impak tersebut bukan sahaja daripada segi negatif tetapi terdapat juga daripada segi positif. Akhirul kalam, sudah terang lagi bersuluh, walaupun terdapat perbezaan tentang konsep ketuhanan ini, ianya tidak menjadi penghalang untuk wujudnya sebuah perpaduan di sesebuah negara maupun di semua negara.